tak ikan tu? Awak tengok. Okey, cuba awak lihat gambar ikan yang saya paparkan tadi. Okey. Awak rasa ikan tu cantik tak? Cantik. Okey, sisik dia bersinar. Okey, berkilau. Dan ikan ini ikan kelah atau nama lainnya di Sarawak adalah ikan empurau. Dia ada nama lain. Ada macam-macam nama kan. Baik, bila kita sebut dia ikan kelah ataupun ikan empurau, ikan ini merupakan spesies ikan yang mahal. Okey, jadi siapa-siapa yang memancing ni kalau dapat ikan ni memang orang kata lumayan lah. Kerana apabila dijual, akan dijual dengan harga yang mahal. Okey, baik. Tajuk kita hari ini adalah emas Borneo. Kenapa dikatakan sebagai emas Borneo? Okey, jadi saya nak seorang bacakan petikan ini untuk rangkap yang pertama. Okey, siapa yang nak? Okey, Syazah, silakan. Zara, emas Borneo. Zara membaca kisah tentang seorang peternak empurau. Pagi itu Puan Puri agak sibuk. Seseorang pengusaha restoran akan datang mengambil ikan empurau yang telah ditempa beberapa hari yang lepas. Setiap kali tempahan ikan yang mendapat julukan emas Borneo ini, pasti Puan Puri akan sibuk di kolamnya. Okey, bagus Syazah. Baik, julukan. Okey, kemudian seterusnya. Saya perlukan lagi peserta lagi. Seorang bukan seseorang. Seorang. Saya yang pertama tadi tu. Saya. Siapa saya yang pertama tadi tu? Sebutkan nama. Saya yang pertama. Siapa saya yang pertama tadi tu? Yang sebut saya mula-mula tadi. Murid lelaki tadi tu. Siapa? Zakwan. Okey, Zakwan, silakan Zakwan dulu. Awang tangkap ikan yang telah bersih itu. Arah Puan Puri kepada pekerjanya. Okey, seterusnya Zakwan. Pekerjanya menangkap ikan di dalam kolam yang paling jernih itu. Puan Puri menyediakan 3 buah kolam. Hal ini dilakukan bagi memastikan kebersihan ikan yang ditempah terjamin. Okey. Bagus. Baik. Kalau kamu lihat dalam petikan ini ada tanda pengikat kata. Apa yang cikgu masukkan tanda pengikat kata yang ini? Okey. Apabila ada tanda pengikat kata, okey, tanda pengikat kata bermakna ini adalah dialog. Bila dialog, macam mana kita nak orang kata apa? Kita nak melontarkan perkataan tu. Awang, tangkap ikan yang telah bersih itu, arah Puan Puri kepada pekerjanya. Maknanya kita kena ada intonasi sikit. Bila membaca ayat, kita boleh baca ayat penyata macam ni, macam biasa. Okay? Tapi apabila dialog, kita kena ada intonasi sikit. Okay? Okay, tak apa. Seterusnya, tadi saya yang kedua. Okay? Murid lelaki juga, tapi saya tak pasti siapa. Selepas Zakwan. Okay, siapa? Saya yang pakai ada gambar baju biru tu. Syairi ya? Okay, Syairi. Silakan. Remi ya cikgu? Ya Remi. Remi, nanti jangan lupa masukkan buah engkabang. Ini engkabang. Ini ke dalam kolam. Rasa ikan empurau di sungai sedap. Kerana ikan-ikan itu makan buah ini.
terang Puan Puri kepada pekerjanya. Okey, baik. Okey, terima kasih ya, Syairi. Okey, nampak ada intonasi kan? Remy, nanti jangan lupa masukkan buah engkabang ini ke dalam kolam. Rasa ikan di empurau di sungai sedap kerana ikan-ikan itu makan buah ini. Okey, bagus. Baik, seterusnya. Tadi ada seorang angkat tangan. Kalau tak salah saya yang angkat tangan tu Diana. Betul tak? Okey. Kita dahulukan siapa yang minta-minta dulu. Nanti Anas. Mana si Diana? Bukan Diana. Siapa pula yang angkat tangan? Okey, Anas. Okey, silakan Anas. Setelah saja. Ya, setelah. Setelah selesai memantau kerja-kerja di kolam, Puan Puri pergi ke stor sejuk berkuliah. Di sana beliau melihat ikan-ikan yang telah ditangkap dimatikan secara Ikejime. Ya. Bagi memastikan kesegarannya, ikan-ikan itu akan dipek secara vakum dan menjalani proses sejuk beku sebelum Okey, bagus. Okey. Apa ni rangkap yang terakhir? Seorang lagi. Saya. Okey, saya siapa ni? Rakib. Okey, Ikram. Rakib Mami. Daniel, Ashraf Daniel muka surat 144. Okey, Ikram silakan yang terakhir. Akhirnya pengusaha restoran itu tiba. Dia mengambil tempahan dan membayar harga ikan tersebut. Puan Puri bersyukur dengan rezekinya pada hari itu. Okey, baik. Bagus. Okey. Nampaknya lepas balik cuti ni alhamdulillah masih boleh lagi baca dengan lancar, berintonasi. Okey. Ada kesalahan yang sikit-sikit tu tak apa. Sama-sama kita perbetulkan. Baik. Kamu dah baca cerita ni. Okey. Apa yang kita lihat dekat sini adalah mengenai kisah seorang siapa? Puan Puri. Puan Puri ni seorang apa? Pengusaha restoran. Lagi? Siapa lagi nak cuba? Koyim. Mana Koyim? Apa dia? Ya, cikgu. Siapa agaknya Puan Puri ni? Puan Puri adalah pengusaha restoran. Pengusaha restoran lagi. Yang akan datang. Akan datang. Okey, siapa lagi nak teka? Siapa Puan Puri ni? Saya. Saya. Okey, siapa Puan Puri? Peternak empurau. Ya, Puan Puri adalah seorang penternak empurau. Okey, kamu jangan terkeliru dengan pengusaha restoran. Okey? Okey. Cikgu jelaskan sedikit. Cikgu buat kesimpulan. Okey. Puan Puri adalah seorang penternak empurau. Okey. Jadi, kenapa agaknya dia sibuk? Kerana dia mendapat tembahan daripada pengusaha restoran. Pengusaha restoran ni nak apa dengan dia? Nak ambil ikan empurau yang telah ditempah. Okey? Ikan empurau ni mendapat nama julukan. Kalau julukan ni maksudnya dapat nama apa orang kata? Nama atau gelaran. Emas Borneo. Sampai dinamakan emas Borneo lah. Kenapa?
Kerana terlalu berharga. Okey? Sebab itu saya kata ikan empurau atau ikan kelah ini kalau dijual sangat lumayan. Boleh mencecah RM1,000 untuk setiap kilogram. Okey? Sebab itulah dapat gelaran emas Borneo. Okey? Julukan. Julukan tu bukan jolok Julukan tu maksudnya gelaran. Okey? Sebab itu awak nampak di sebelah kanan ini keistimewaan ikan empurau Puan Puri. Okey. Maknanya dia ni penternak. Penternak macam kolam ikan lah. Okey. Baik. Kalau awak lihat dekat sini, Puan Puri ada berapa kolam ikan? 3. 3 apa? 3 kolam. 3 kolam ikan. 3 buah kolam. Kita kalau kita sebut penuh-penuh. Okey? Baik. Lagi cikgu nak tanya. Okey? Dia kata pekerjanya menangkap ikan di kolam yang paling jernih itu. Kenapa dia kata yang paling jernih tu? Awak tengok tadi, YouTube tadi, video tadi, awak nampak tak suasana kat sungai tu macam mana? Bersih ke kotor? Bersih ke kotor? Bersih. Sangat jernih air dia. Maknanya ikan ni duduk dekat air Jernih. air yang jernih. Maksudnya kalau air yang jernih, ikan ni duduk dekat air yang bersih. Okey? Jadi sebab itu ikan ni cantik. Okey? Mahal. Dah tentu rasanya sangat sedap. Okey? Jadi ikan ini mesti duduk dekat kolam yang jernih, yang bersih. Okey? Kenapa kena kolam ni yang bersih? Sebab nanti ikan tu akan mati. Kalau ikan tu akan mati? Ikan itu akan mati kalau duduk kat kolam yang bersih? Atau macam mana? Kenapa awak rasa ikan ini duduk dekat air yang bersih? Kerana dia sangat mahal. Kerana dia sangat mahal. Lagi? Kerana nak pastikan kualitinya bagus. Okey. Awak tengok apa yang saya tunjukkan kat sini. Okey. Rasa ikan empurau di sungai sedap kerana ikan-ikan ini makan buah ini. Dia makan buah engkabang. Okey? Kemudian dia pergi ke stor sejuk beku dia. Maksudnya kalau stor sejuk beku ni, dia pergi dekat mana tu? Kita kalau kat rumah, Dekat peti ais. ya dekat peti ais. Okey, tapi peti ais dia bukan peti ais macam kita kat rumah. Okey, ni peti ais dekat dia punya tempat besar lah. Okey, dia bagi tahu kat situ. Okey, ikan ini ditangkap, dimatikan secara EKG untuk memastikan kesegarannya. Sampai dah mati pun nak pastikan dia segar. Kenapa? Sebab kalau segar bermakna akan memberikan kualiti yang bagus. Maknanya ikan-ikan ini duduk di air yang jernih dan dimatikan pun secara EKG untuk memastikan kesegarannya. Jadi dekat sini sebenarnya ikan ini selain berkualiti, dia juga perlu sentiasa segar. Okey? Sebab apa nak segar? Sebab nak dijual kepada pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha wifi. Pengusaha apa? Restoran. Pengusaha restoran. Okey. Baik. Cikgu nak tanya lagi. Dia kata ditangkap, dimatikan secara EKG. Apa itu EKG? Ada kamus poket dekat sebelah kanan kamu tu, dekat buku teks tu. Ini ialah proses mematikan ikan untuk mengekalkan kesegaran isinya. Okey, habis tu macam mana agaknya kan? Nak pastikan ikan tu mati dan masih segar lagi isinya. Dia buat macam mana? Dia bunuh ikan tu ke? Awak rasa macam mana? Kesegaran.
Letak dia kat luar air. Letak dia dekat luar air. Letak dia kat luar, lepas tu biar dia mati ya. Okey. Baik. Cuba awak tengok sekali lagi. Dia kata dia di pack. Maksudnya dia dibungkus secara vakum. Apa ni vakum ni? Itu pun saya tak tahu. Okey. Baik. Cikgu terangkan sedikit. Okey. Bermakna ikan ini okey, dia dimatikan secara EKG. Maksudnya dia diletakkan di dalam bungkusan, okey, dan divakumkan. Maksudnya disedut oksigen ni keluar. Awak pernah nampak tak kalau awak pergi dekat pasar raya, awak nak beli ikan ke, ada sejenis sayur ke, dia duduk dalam paket yang kedap udara. Dia tak menggelembung. Tak ada udara, dia lepeh dia. Melekat-lekat semua plastik tu pada buah ke, sayur tu ke. Itu adalah maksudnya di-pack tanpa ada oksigen. Okey? Itulah cara dia mati ya. Maknanya. Sebab apa? Sebab dia nak terus sejuk bekukan. Dia frozen kalau bahasa Inggerisnya kita panggil. Betul tak? Bila macam tu ikan tu akan mati serta merta. Okey? Tanpa kita panggil membusuk dan hilang kesegaran. Tak ada. Okey? Maknanya ikan tu dibungkus dan dibuang udara di dalamnya. Okey? Dan diletakkan di dalam frozen. Kenapa? Dia buat ini supaya senang untuk dia ekspor. Nampak? Kalau ekspor ni maksudnya dijual ke dalam ke keluar? Keluar. Keluar. Okey, bagus. Baik, itulah cara EKG-ME. Okey, kalau nampak cara EKG-ME maknanya cara ni namanya pun macam nama Jepun kan. Maknanya cara ni, kaedah ni mungkin datang ni daripada negara Jepun. Okey, baik. Banyak dah ya yang awak kena tahu daripada ni. Okey, buah. Apakah nama buah yang diberi untuk ikan empurau di dalam kolam? Buah engkabung. Sekali lagi, buah Engkabung. buah engkabang. Ni dalam gambar, dalam buku teks awak ada. Inilah dia punya buah, bentuk buah-buahan ni. Nampak lepeh je kan. Dia menjadi makanan kepada ikan empurau ini. Maksudnya kalau di kolam ataupun di sungai yang betul-betul asli, memang buah-buahan inilah jadi makanan ikan empurau ini. Okey? Kenapa Puan Puri bagi makan ikan empurau ni, buah engkabang ni? Sebab dia yakin, dia percaya nanti rasa ikan tu sedap. Okey? Jadi apabila jual kepada orang lain, orang pun rasa sedaplah ikan ni. Okey. Jadi dekat sini kita dah nampak kan apa yang Puan Puri ni tekankan. Yang pertama, apa? Kita baca yang dekat bawah gambar Puan Puri. Ni Puan Puri ni tengah pegang ikan tu. Yang pertama, apa? Apa ciri-ciri yang dia nak kekalkan dia punya ikan empurau ni? Yang pertama, seorang baca kan? Gambar anak panah yang saya bagi ni. Siapa nak cuba? Ada tak? Ya. Apa tu? Apa yang pertama? Bacakan. Ikan dijamin bersih. Ya, ikan dijamin bersih. Itu yang Puan Puri tekankan kepada kolam ikan yang dimiliki oleh dia. Yang kedua apa? Baca, saya nak baca. Ini asli seperti ikan sungai. Nanti Anas, kita bagi seorang lagi. Siapa ni ya? Yang 10 ni?
Syifa. Okey, Syifa. Silakan. Yang kedua. Rasanya asli seperti ikan sungai. Rasanya asli. Jadi sekarang ni dia punya rasa. Okey? Yang tadi bersih. Betul tak? Saya tanya dulu sebelum kamu teruskan. Betul tak? Rasanya. Kalau rasa mesti berkait dengan sedap ke tak sedap. Betul tak? Betul. Yang pertama kita berkait dengan bersih. Kemudian apabila berkait dengan rasa, mestilah kita fikirkan tentang sedap ke tak sedap. Betul tak? Kesedapannya. Betul tak? Betul. Dan yang ketiga. Kesegaran terjamin. Siapa yang baca tu? Siapa yang baca tadi tu? Syaza. Okey, Syaza. Baik. Sekali lagi bacakan. Kesegaran ikan. Kesegaran ikan. Cikgu dekat mana? Ni, yang dekat anak panah merah ni. Yang dekat bawah gambar Puan Puri ni. Rasa asli. Kesegaran ikan terjamin. Ya, kesegaran ikan terjamin. Okey? Nampak? Bermakna yang ketiga berkaitan dengan kesegaran. Okey? Baik. Jadi kita nampak tak dekat sini? Apa yang Puan Puri tekankan? Ikan empurau dia. Mesti bersih. Yang kedua, sedap. Yang ketiga, segar. Okey. Dapat ke tak dapat yang saya terangkan ni? Dapat. Okey, dapat. Cikgu harap semua dapat. Ada yang nak tanya soalan tak sebelum saya teruskan lagi? Tiada cikgu. Ada. Semua faham setakat ni? Cikgu. Okey. Ya, Silakan Koyi. Apa dia? yang buah engkabang kan? Ya. Kan yang ikan tu makan buah engkabang. Betul. Tapi semua buah ada kat atas darat. Semua buah ada dekat atas darat. Macam mana boleh masuk dalam sungai, betul tak? Okey, buah engkabang ini maksudnya ada di tepi sungai. Okey? Cuba kamu fikir secara logik. Bagaimana ikan kelah ni dapat makan buah engkabang? Takkanlah dia pergi tangkap dekat darat, betul tak? Dah pastilah buah ni jatuh berguguran ke dalam sungai. Ya, apabila jatuh ke dalam sungai, dah pastilah menjadi santapan ikan-ikan empurau ini. Itu secara aslinya. Okey? Sebab ikan ni duduk di sungai yang jernih. Sebab itu nak tangkap ikan ni sangat susah. Kenapa? Sebab kita kena tangkap di sungai yang jernih. Awak boleh bayangkan sungai yang jernih dekat mana? Sungai yang jernih tak boleh senang-senang kita dapat dekat tepi bandar. Okey? Dekat tepi longkang. Okey? Jadi mesti masuk ke kawasan-kawasan yang pedalaman. Kalau di semenanjung Malaysia ni, awak kena pergi dekat Ulu Tembeling. Dekat mana Ulu Tembeling tu? Dekat Pahang. Okey? Ke kampung-kampung pedalaman. Dekat situ akan ada sungai-sungai yang sangat bersih, yang belum tercemar lagi. Jadi dekat-dekat situ memang akan ada ikan kelah ni. Ataupun ikan empurau. Okey? Baik. Okey. Jadi sekarang ni kalau tengok, kalau ada masa saya tunjukkan ikan buah engkabang tu bagaimana. Okey?
Baik, tunggu sekejap ya. Cikgu nak suruh anak cikgu ni diam sekejap. Sekarang kamu lihat apa kotak B hijau ni? Sebelum saya tunjukkan satu video tentang buah engkabang. Okey? Baik, mari kita lihat apakah watak yang ada dalam petikan yang kita baca ni. Seorang sebutkan. Yang pertama, siapa dalam cerita yang kita baca ni? Puan Puri. Zawang. Ya, betul. Puan Puri. Lagi? Siapa lagi? Wang. Bekerja. Awang. Pandai. Kita sebut. Kalau ada nama, kita sebut nama. Selain Awang? Remy. Remy. Bagus. Lagi? Ada tak? Seorang lagi. Tapi dia tak ada nama. Puan Puri dah sebut ni. Puan Puri. Seorang lagi. Ikan. Ikan? Bukan Zara. Bukan. Zara yang Zara. membaca kisah ini. Siapakah? Apakah Zara. watak yang ada lagi dalam petikan Zara. ini? Zara yang membaca. Zara bukan watak dalam cerita ni. Ikan emas Borneo. Ikan emas Borneo. Ikan emas pun boleh jadi watak. Okey, kita nakkan watak manusia. Okey. Restoran. Sekali lagi. Siapa? Pengusaha restoran. Ya, betul. Pengusaha restoran. Ini yang saya sebut tadi. Dia tak ada nama. Okey, tetapi ada. Kenapa? Sebab apa? Dekat bawah ni. Nampak? Akhirnya pengusaha restoran itu tiba. Maknanya tak ada nama dia. Tapi ada watak dia di sini. Okey. Lagi. Mari kita lihat apa perkataan yang awak tak faham. Kita letakkan di sini. Dan apakah maksudnya sekali. Cuba sebutkan yang pertama. Cepat. Nanti kita nak buat kuis ni. Mana tahu tiba-tiba keluar dalam kuis. Okey, saya letakkan yang pertama. Kita letak dulu. Julukan. Apa ini julukan? Jolok ke? Bukan jolok. Julukan ni atau dulu kita panggil jolokkan. Tapi sekarang dia tak pakai dah jolokkan. Dia pakai U kat sini. Julukan adalah gelaran yang diberi. Okey? Borneo. Ada orang tanya Borneo tadi. Borneo ini adalah nama tempat. Okey? Nama tempat. Macam Sarawak, Sabah, Kuching. Tu sama nama tempat. Lagi apa lagi nak tanya? Cepat. Vakum. Tak dengar tu. Apa dia, Diana? Vakum. Vakum. Vakum ni maksudnya keadaan tanpa oksigen. Okey? Maksudnya boleh bernafas tak kalau vakum? Boleh bernafas tak kalau vakum ni? Tak boleh. Tak boleh. Contohnya macam awak lihat orang pump angin ke dalam pelampung. Kemudian orang sedut angin. Okey, sedut udara keluar daripada pelampung akan jadi kempis. Betul tak? Kalau bahasa Inggerisnya vacuum. Okey, bahasa Inggerisnya vacuum, bahasa Melayu sebut vakum. Okey? Cikgu. Ya. Dipack tu apa? Dipack. Dipack tu dibungkus. Diekspor. Diekspor tu maksudnya dijual keluar. Dia kalau sebut ekspor, import, ekspor ni maksudnya dijual keluar negara. Okey? Ni saya tulis. Apa segala yang awak tanya. Dipack maksudnya dibungkus. Packing. Ambil daripada bahasa Inggeris kan. Packing. Tapi bahasa Melayu jadi pack lah. P-E-K. Okey? Cikgu memantau. Memantau. Apa itu memantau? Apa itu memantau? Awak datang satu tempat, awak pandang kiri kanan, kemudian awak tengok segala-gala apa yang ada kat situ. Apakah nama perbuatan tu? Melihat.
pandai. Okey, selain melihat, Membelek. menelik, memerhati. Okey. Memantau ni ada macam-macam maksud. Melihat, memerhati, memandang. Okey. Bagus tanya. Nampak? Saya tulis. Okey. Import maksudnya dibawa masuk. Dibawa masuk. Kalau export, dijual keluar. Okey? Ada lagi? Tak ada dah. Okey? Baik. Apa yang kamu nak buat hari ni? Ya. Kena salin ke yang watak dengan perkataan tu? Bagus. Okey. Watak dan perkataan ini kamu salin ke dalam buku tata bahasa. Okey? Tapi kamu salin macam mana? Maknanya kamu buatlah tajuknya adalah watak. Okey? Kemudian perkataan apa yang kamu cari hari ini yang kita nak fahami beserta dia punya maksudnya sekali. Okey? Tak semesti apa yang saya bagi kat sini. Kamu boleh buat mana-mana saja perkataan yang kamu tak faham. Okey? Bagaimana mendapatkan maksudnya? Kamu boleh gunakan Google ataupun kamus. Okey? Semua orang ada kamus kan? Kalau tak ada kamus, kamu kena gunakan Google. Okey? Kena gunakan Google. Okey. Ini adalah kerja yang kamu akan buat di dalam buku tata bahasa. Okey. Lagi apa lagi kamu kena buat? Kamu kena lengkapkan ikan empurau Puan Puri. Yang pertama tadi kita nampak apa? Saya beritahu apa tadi? Bersih. Okey. Caranya, apa dia beritahu kat sini? Menyediakan 3 buah. Ya, pandai menyediakan 3 buah kolam. Mana dapat ni? Mana dapat ni? Kita dapat kat sini lah. Okey? Nampak? Puan Puri menyediakan 3 buah kolam. Okey? Hal ini dilakukan bagi memastikan kebersihan ikan yang ditempah terjamin. Dia dah sebut bersih kat sini. Maksudnya 3 buah kolam. Okey. Yang kedua. Ada 3. Kita baca tadi ada 3 kan? Selain bersih. Apa lagi? Selain bersih. Apa ni? Se apa? Segar. Segar. Selain segar. Apa lagi? Bersih. Sedap. Sedap. Jadi bersih, sedap dan segar. Bagaimana cara untuk kita tahu sedap? Kita nampak dah kat sini. Ni ada perkataan sedap ni. Dalam petikan. Saya bulatkan. Bersih, sedap. Bagaimana cara ni kita nak tahu sedap tu? Kenapa Puan Puri kata rasa ikan empurau di sungai sedap? Apa yang menyebabkan ikan tu sedap? Saya dah bulat ni. Ikan-ikan itu makan buah engkabang. Ya. Ikan itu bersih. Betul. Syifa yang cakap tadi, betul tak? Ya. Ikan itu makan buah apa? Buah engkabang. Buah engkabang. Okey. Jadi cara awak nak buat ayat tu, awak buatlah berdasarkan yang awak faham dekat petikan ini. Ikan empurau diberi makan buah
engkabang. Ataupun Engkabang. ikan empurau makan buah engkabang. Tapi dekat sebab dekat kolam kan. Maksudnya ikan empurau diberi makan buah engkabang. Okey? Itu adalah cara yang kita faham daripada petikan. Okey? Ikan empurau diberi makan buah engkabang. Okey? Diberi makan buah engkabang. Baik. Jadi maksudnya sebab itu ikan tu sedap. Okey? Baik. Yang ketiga. Selain sedap, apakah satu lagi? Apa? Jangan berborak pula dekat ruangan chat tu. Kita siapkan dulu. Segar. Pandai. Okey? Bagaimana kita tahu dia segar? Apa cara yang diberitahu dalam buku, dalam petikan ni? Alhamdulillah. Okey, kita lihat dulu kat mana dia kata segar. Ni segar. Apakah cara yang menyebabkan kesegarannya terjamin? Ikejime. Mana kita nak tahu nak sebut ikejime tu? Nak sebut ikejime je ke? Dia ada ayat kat sini. Ikejime ialah proses mematikan ikan untuk mengelakkan kesegaran isinya. Okey, lagi? Dia letak kat dalam tempat ambil ayat tu terus. Pembekuan. Ambil ayat tu terus, Qayyim. Ambil ayat tu terus. Ambil terus ayat tu. Mematikan ikan. Pergi ke stor sejuk bekunya. Di sana beliau melihat ikan-ikan yang telah tangkap dimatikan secara ikejime bagi memastikan kesegarannya. Ya, okey. Tapi kita ambil ayatnya, jangan terlalu panjang sangat. Kita boleh ambil daripada ikan-ikan yang telah ditangkap dimatikan secara ikejime. Lagi? Apa lagi? Diekspor. Ikan-ikan yang telah ditangkap. Panjang ni. Okey, janji kita dapat semua isi pentingnya. Okey, ditangkap, dimatikan secara ikejime. Lagi apa lagi? Dah mati secara ikejime, dia buat apa lagi? Dipek. Kita kena pilih ayat dia supaya kita punya penyataan dekat sini lengkap. Dipack secara Vakum. Dan menjalani proses sejuk Beku sebelum diekspor. Sebelum diekspor. Okey. Jadi kita bolehlah letak koma. Kita letaklah dipack secara vakum. Okey. Dan menjalani Proses sejuk beku. Ya, Proses sejuk menjalani beku. proses sejuk Beku. nampak? Kita tak perlu ambil semua ayat. Dan kita tak boleh nak tulis ayat secara lisan. Maksudnya apa yang kita cakap tu kita tulis. Tak tepat. Bila kita kena menulis dengan ayat yang lengkap. Dan apabila kita nak letakkan mencatat maklumat, melengkapkan carta. Ni melengkapkan carta. Okey? Kita kena pilih ayat yang ada idea ataupun isi-isi penting sahaja. Maknanya kita kena gabung-gabung ayat dekat sini supaya menjawab soalan yang diberi. Okey. Nampak tak apa yang saya buat ni?
Nampak yang saya tulis ni tak? Nampak. Nampak. Jadi apa yang saya tulis inilah sebenarnya adalah maklumat yang kita harus catatkan. Nampak? Cara nak menulis pun kena betul. Kita tak boleh salin semua daripada atas sampai ke bawah. Tak tepat lah. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada isi yang tak penting pun kita tulis sekali. Apabila dia beri jadual macam ni, okey, carta, kita perlu mencatat isi penting sahaja. Okey? Supaya kita buat benda yang betul. Jelas tak? Jelas. Boleh faham tak kalau saya suruh buat ni lepas ni? Boleh. Boleh. Boleh faham ya. Alhamdulillah. Sebab apa? Cikgu nak kamu buat benda yang betul. Kita belajar online memang kamu kena ikut, kena follow apa yang saya bagi supaya kamu buat dengan cara yang betul. Okey? Okey. Apa kita nak buat? Kita nak main kuis. Apa sedia? Berjaya pada hari ini. Ini adalah 3 teratas dan Tahniah juga. Berderet-deret nama keluar. Okey? Dia sebenarnya bagus ni. Kamu semua ni bagus. Sebab bila masuk di game, semua sangat bersemangat. Okey? Baik. Baik. Kita lihat semula pada game yang kita dah main tadi. Mari kita lihat. Soalan-soalan yang kamu dah jawab, nampak? Hijau je. Alhamdulillah, kamu faham ni. Sebab itu hijau je semua ni. Okey, yang merah-merah ni bermakna yang kamu salah jawab. Okey, mari kita lihat soalan yang paling rendah. Okey, dekat sini. Nampak? 58%. Soalan yang ke-7. Susah ke soalan yang ke-7? Mari kita lihat soalan yang ke-7. Okey. Nyatakan maksud EKGME. Mana pula soalan tu? Boleh hilang pula tiba-tiba. Okey. Berdasarkan petikan dibaca. Dipack secara sejuk beku dan diletak dalam plastik. Dipack secara vakum dan menjalani proses sejuk beku. Nombor 2. Bersih untuk mengelakkan bakteria. Kalau fikir balik tiga-tiga ni hampir sama. Tetapi kita kena jawab mengikut petikan yang kita baca. Okey. Ya, jawapannya adalah Dipack secara vakum dan menjalani proses sejuk beku. Dipack secara vakum dan menjalani proses sejuk beku. Okey? Apa ni? Kelas. Okey, apa kita nak buat? Ini latihan yang kita nak buat hari ni. Yang pertama, kamu kena lengkapkan carta dekat muka surat 144 tadi. Okey? Salin arahan dia membaca untuk melengkapkan carta. Okey, ada dalam muka surat 144 tu. Yang kedua, kamu kena lengkapkan jadual. Ini adalah tata bahasa. Okey, pada halaman 148. Okey, dia bagi gambar peta. Peta negara Malaysia. Dekat situ dia bagi gambar buah. Zon tanaman buah-buahan. Kalau nampak dekat situ, Perlis mengeluarkan mangga, ada gambar. Dia bagi gambar, dia bagi nama negeri. Kamu tulislah apa jenis nama buah-buahan yang ada dekat gambar tu dalam jadual. Maknanya kamu kena salin jadual. Okey? Salin jadual. Surat 148. Dan yang terakhir masih lagi tata bahasa. Kamu kena lengkapkan petikan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Apa itu kata kerja pasif? Semua tata bahasa kan? Tata bahasa. Yang pertama tadi kamu kena lengkapkan carta. Mana carta? Inilah cartanya. Yang kita buat tadi. Ya.
Ni carta muka surat 144. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Ni yang pertama. Jelas. Kemudian yang kedua, kamu kena lengkapkan jadual muka surat 148. Mana jadual muka surat 148? Inilah dia. Jadual ini, negeri pengeluar dan buah. Nampak perlis. Mangga. Ni, mangga? Kedah. Mana Kedah? Buah apa ni? Manggis. Ni 148. Harum manis. 48. Okey? Okey, Kedah nampak buah manggis. Pulau Pinang. Buah apa? Durian. Pulau Pinang durian? Betik. Betik. Okey, tak apa. Pulau Pinang tu dia tak letak pun gambar buah. Okey, abaikan dulu. Perak. Buah apa? Betik. Betik. Selangor. Buah apa? Dia tak bagi pun nama buah. Okey, tak mengapa. Lihat negeri sembilan. Buah apa tu? Apa tu? Nangka. Pandai. Okey. Baik. Negeri yang tak letakkan gambar buahnya, kamu boleh tulis apakah buah yang sangat terkenal dekat negeri tersebut. Okey, boleh tuliskan sahaja. Dalam jadual ni. Okey. Dan muka surat 149, apa kamu kena buat? Kamu kena salin petikan ini dan lengkapkan dengan kata kerja pasif yang diberi. Ini adalah aplikasi. Okey? Aplikasi maksudnya apps dalam handphone. Yang dibangunkan namanya AgriMax. Maksudnya berkaitan dengan pertanian ni. Okey? Jadi kalau nak perasan kata kerja pasif ni semua ada di kat depannya. Dijangka, dipasarkan, dimuat, dibangunkan, didirikan, dirasmikan, dimaklumkan, dilancarkan, dinyatakan, diterbitkan. Sebab itu kata kerja pasif nama dia. Dia kalau ada di kat depan ni bermakna pasif. Pasif ni maksudnya tak aktif. Lemah je. Kalau kita lihat pada manusia. Kalau pada perkataan, dia ada perkataan di kat depan. Okey, saya bantu satu jawapan. Sedang satu aplikasi iaitu AgriMax telah dirasmikan oleh siapa? Oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Nampak? Okey? Jelas tak? Okey, faham tak apa kena buat? Faham tak apa kena buat? Okey, faham. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh buat dan screenshot, letakkan di dalam grup Telegram kita. Okey? Okey, ada soalan sebelum saya tutup kelas kita hari ini? Ada. Ada. Okey, anak-anak boleh mula buat. Okey, masa adalah sepanjang hari. Okey, yang dah siap boleh post ke dalam grup Telegram. Okey, kamu pun ada kelas nanti sebentar lagi. Okey. Dan jangan lupa isikan kehadiran pada hari ini. Ya. Baik anak-anak semua, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Bye semua. Assalamualaikum.